Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan kurniakanlah kefahaman ke atas kami sekalian yang hadir pada subuh ini dengan kefahaman yang luas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang dimuliakan pimpinan Masjid As-Salam Taman Puchong Perdana, para imam, para bilal surau di bawah naungan Masjid As-Salam, yang dimuliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, cikgu, warga pendidik, seterusnya yang diraihkan sahabat-sahabat saya sekalian, Duyufur Rahman, tetamu Allah yang hadir ke rumahnya pada saat dan ketika ini, muslimin, muslimat rahimakumullah. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat-nikmat yang terlalu banyak kepada kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada jiran tetangga kita, bahkan kepada seluruh masyarakat Islam, khususnya di kawasan Puchong. Nescaya tidak terhitung di kita, walaupun hanya kita nak kira nikmat yang ada pada kita aja. Tak usah nikmat pada keluarga kita. Yang Allah dah bagi nikmat pada diri kita sendiri aja, nescaya kita tak terhitung lah. Terlalu banyak. Sebab tu malulah kalau kita tidak mensyukuri nikmatnya. Seawal pagi lagi sering saya ingatkan kalimah yang pertama keluar daripada mulut kita ialah lafaz Alhamdulillah. Bangun aja pagi, dapat buka kelopak mata, tengok ruang rumah, ruang bilik sekeliling kita, itu saja sudah merupakan nikmat yang tidak terhingga. Andai kata kalau Allah angkat nikmat penglihatan pada kita, habislah kita. Hampir seluruh nikmat dah tak bermakna lagi. Itu baru satu kalau Allah tarik balik nikmat. Nak berjalan tak boleh, tak usah nak berjalan jauh. Nak keluar bilik, pergi keluar bilik air, cukuplah. Yang semalam mata kita elok-elok saja, kita boleh melihat. Tapi bila bangun daripada tidur, gelap gelita dunia. Itu yang setengahnya meraung, menjerit, menangis. Sebahagian daripada nikmat kehidupan dia dah tak ada bermakna lagi.
Bayangkan aja, pejamkan mata kita, pergilah berjalan kat bilik air rumah kita sendiri. Belum tentu dapat sampai. Belum tentu lepas. Itulah besarnya nikmat penglihatan yang Allah bagi. Itu baru satu, belum nikmat lain lagi. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat saya sekalian, muslimin muslimat yang saya kasihi, ingatlah, dengan kita bersyukur itu dapat menambahkan lagi nikmat yang sedia ada pada kita. Yang terbaiknya, bangun dari tidur terus baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ia matikan kami. Buat seketika dalam tidur, dan kepadanya jualah tempat kita akan dikembalikan. Muslimin, muslimat rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kita di tempat yang paling disukai oleh Allah, yaitu rumah Allah, masjid. Berdasarkan satu hadis daripada Nabi SAW, inna ahabbal makan indallah masajiduhum. Sesungguhnya tempat yang paling disukai oleh Allah ialah masjid. Bila Allah suka dekat masjid, maknanya Allah suka juga kepada orang yang datang ke masjid Allah. Dan kitalah mudah-mudahan yang Allah kasihi dengan asbab kita mendatangi rumah Allah sebagai tetamunya. Dan berhimpun pula kita dalam himpunan yang paling disukai oleh Allah, iaitu dalam majlis ilmu atau majlis zikir. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita pada subuh ini di sisi Allah dikira sebagai pertemuan dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, kita kongsi sedikit ilmu pada pagi yang tenang ini, pagi hari cuti, hari Sabtu yang keempat. Dan bulan ni ada 5 kali Sabtu. Dan giliran saya untuk berkongsi ilmu, kalau tak pun sekadar berkongsi pengalaman hidup yang mana tuan-tuan jauh lebih pengalaman daripada saya. Mudah-mudahan memberi manfaat. Ingin saya petik sepotong ayat Al-Quran dari surah At-Taubah. Surah yang ke-9. Surah yang ke-9 ayat yang ke-36. Ayat 36 surah At-Taubah. Setengah Quran disebut dengan surah Bara'ah, yakni surah yang tak ada bismillah itulah. Satu-satunya surah Al-Quran yang tidak dituliskan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim dekat kepala surah tu tak ada tulis. Itulah namanya surah At-Taubah. Atau setengah ulama dia bagi nama surah Al-Bara'ah. Rujuk pada ayat yang ke-36. Ayat tu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard fiha arba'atun hurum. Maksudnya ayat tu panjang sikit. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, indallah, di sisi Allah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah
Isna asyara syahran adalah 12 bulan. Isna asyara 12 syahran bulan. Fi kitabillah yang tercatat di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada sejak Allah jadikan lagi langit dan bumi. Dan daripadanya arba'atun hurum. Arba'atun 4. Daripada 12 bulan tadi ada 4 bulan hurum yang diharamkan. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Kita nak bincang 4 bulan yang diharamkan oleh Allah berdasarkan ayat dari surah At-Taubah tadi. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, dalam Quran tak disebutkan spesifik bulan apa. Daripada 12 bulan, yang 4 tu Al-Quran cuma sebut bilangan saja. Fiha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. 4 bulan tu apa? Kena rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat Al-Quran yang samar, yang tidak jelas, datang Nabi untuk menjelaskannya. Dan dalam satu hadis Nabi sebut secara jelas 4 bulan itu ialah 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan yang berturut-turut. 1 bulan yang letak ni di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Nabi sebut. Bahasa kias juga. 3 bulan berturut-turut dan 1 lagi di antara Jamadil Akhir dengan Sya'ban. Lepas Jamadil Akhir, bulan Rejab. Lepas tu naik Sya'ban. Baik, 1 dah dapat. Bulan Rejab. Bulan yang diharamkan oleh Allah. 3 yang berturut-turut ni, dia berurutan. Yakni Zulqa'edah, Zulhijjah dan Muharram. Zulqa'edah bulan 10. Zulqa'edah bulan 11. Zulhijjah bulan 12. Muharram bulan 1. Ini 3 bulan berturut-turut. Saya tuliskan. Oh, tak padam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Zulqa'edah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1 dan seterusnya bulan Rejab sebelum bulan Sya'ban dan Ramadan.
Baik. Kita sekarang berada pada bulan yang diharamkan. Yang diharamkan apa? Asalnya diharamkan berperang pada zaman Nabi. 4 bulan ni bulan genjatan senjata. Orang Arab yang kaki perang datang Islam menjadikan 4 bulan ni bulan yang aman damai. Sebab mereka ni suka bergaduh. Zaman jahiliah, masyarakat Arab tak boleh tersinggol bahu, boleh jadi gaduh. Jadi datangnya Islam supaya pergaduhan itu tidak berlaku sepanjang tahun. Maka Allah turunkan ayat inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran sampailah hujung ayat. Dan sekarang kita berada pada salah satu bulan yang diharamkan. Elakkan dari berbuat dosa pada bulan haram. Bila Allah tak bagi kita perang, maknanya Allah tak nak bagi kita buat perkara yang fahsya dan mungkar. Perkara yang tak elok, jangan buat. Walaupun dia tak mendatangkan dosa besar, dosa kecil, elaklah. Fikir banyak kali. Kalau terpaksa buat sangat dosa tu, cari bulan lain selain daripada 4 bulan. Kalau tak langsung jangan buat. Kita nak latih diri kita jadi orang baik, cuba jaga 4 bulan. Kadang dengan pasangan hidup kita silap sikit aja bergaduh. Berapa tahun kahwin abang? 35 tahun kahwin. 40 tahun kahwin. Berapa lama dah hidup dengan pasangan hidup kita, tapi tak boleh elak. Dan setengah orang pergaduhan itu menjadikan hubungan kekeluargaan itu lebih manis. Itu yang dikatakan asam garam kehidupan. Kalau smooth aja, tak ada gaduh, kata orang tak seronok juga. Tapi yang gaduh-gaduh kecil aja. Jangan sampai kita asing tempat tidur. Hari ini banyak yang saya dikongsikan pengalaman oleh orang tua. Orang tua-tua yang banyak pengalaman. Tak nak tidur dengan pasangan dah. Andai kata tuan-tuan ada jadi macam tu, cepatlah berbaik. Walaupun tak bergaduh, tapi tak tidur dengan pasangannya. Takut-takut nanti satu hari menyesal. Mula-mula dia tidur, seorang ngadap utara, seorang ngadap selatan. Ingat tak dulu masa mula-mula kahwin, kita tidur dengan pasangan hidup kita, hidung bertemu hidung. Mula-mula kahwin sampai tak tidur, sampai ke pagi. Duk tengok muka engkau, tengok muka aku tengok muka engkau. Jadilah. Sedar-sedar dah pagi, tak tidur lagi. Bahagianya kan? Baru kahwin. Lama sikit kahwin, mula punggung menghadap punggung pula. Maksudnya seorang ngadap sana, seorang ngadap sini. Lama lagi kahwin, seorang tidur atas katil, seorang tidur bawah katil. Lama-lama seorang bilik atas, seorang bilik bawah. Jangan
tak disatukan semula. Walaupun dah lama kahwin. Dah tua dah. Atas alasan apa? Suami nak aircon, isteri tak nak aircon. Itu je. Nak jalan adil, set up aircon. Timing dia. Macam-macam hal. Kadang-kadang dengan sebab bau badan. Saya bukan apa ustaz. Badan suami saya dia bau lain sikit. Kadang sebab mendengkur je. Dah tak nak tidur sama. Ingat, sakit susah kita dengan pasangan hidup kita lah. Pastikan pasangan hidup kita orang yang pertama tahu. Takut-takut nanti dia dalam keadaan sakit, pasangan hidup dia tak ada kat sebelah. Mana tahu kan? Baik. Jadi nak bergaduh, jangan bergaduh dalam bulan ni. Cari pada bulan-bulan halal. Ni bulan-bulan haram. Baik, apa yang saya nak ingatkan, penetapan tahun baru hijrah yang baru ni kita sambut hari Selasa kan. Tahun yang ke-1445, kita tak boleh sebut dah 1444, dah lepas dah. Tu tahun lepas. Tahun ni 1445. Tahun yang ke-1445 Hijri ataupun Hijrah. Apabila Islam tersebar luas, keluar daripada semenanjung tanah Arab. Di zaman pemerintahan para sahabat yang dipanggil sebagai Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mursyid. Islam tersebar luas sehingga kan luar pada kota Mekah dan Madinah. Zaman para sahabat, Islam berkembang dengan pesat. Sampai ke negara Eropah, sampai ke China, sampai ke Pakistan, dan merebak seluruh Asia Tenggara, bahkan seluruh dunia. Hari ini ada orang Islam. Ketika zaman para sahabat, bila Islam tersebar luas dan kebanyakan penduduk yang baru ni dia menerima ajaran Islam. Pada ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Selepas daripada pemerintahan di zaman Rasulullah, Rasulullah wafat, tampuk pimpinan umat Islam ketika itu dipimpin oleh khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wafat, dibunuh, digantikan dengan khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab. Wafat, dibunuh, ditikam ketika waktu sedang solat subuh dengan 3 tusukan daripada pisau yang bermata 2. Itu ceritanya panjang. Rebah Sayyidina Umar, pada waktu duha dia wafat. Digantikan oleh khalifah yang ketiga, Uthman bin Affan. Pun sama, wafat, dibunuh juga. Dan sampai kepada tampuk pemerintahan Islam khalifah yang keempat, Ali karramallahu wajhah, menjadikan sahabat Nabi yang paling kanan 4 orang. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dulu-dulu nama-nama besar ni digantungkan di dinding surau masjid di kampung-kampung, betul? Dia mengingatkan kita kepada khalifah yang 4 ni.
Baik. Apabila Islam tersebar luas, Saidina Umar berpendapat Islam kena ada identiti. Sebelum ni mereka tak ada tarikh Islam. Mereka menggunakan tarikh Masihi. Masihi ni tarikh apa? Tarikh kelahiran Isa Al-Masih. Tu yang nama Masihi. Isa Al-Masih. Sekarang ni tahun Masihi 2023. 2023 Masihi. Betul? Jadi diambil kira tahun Masihi. Sebelum lagi Nabi Musa. Muhammad last, Musa second last, Isa 2000 tahun lebih dah. Jadi Islam tak ada kalender masa tu. Jadi oleh kerana Islam tersebar luas, Saidina Umar nak sampaikan perutusan surat-suratnya kepada pemimpin-pemimpin besar, nak kena ada tarikh. Tarikh yang digunakan tarikh Masihi, tarikh Kristian. Habis orang Islam, maka Umar panggil para sahabatnya untuk duduk berbincang. Nak fikir, kita ni nak kena ada satu tarikh Islam. Tercetusnya dia tu zaman Saidina Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua tadi. Umar pakat dengan para sahabatnya, bincang. Kita nak start kira tahun pertama. Berdasarkan apa? Peristiwa apa? Ada pendapat kata, kita jadikan tahun pertama tu apabila tahun kelahiran Nabi. Nabi lahir je, itulah tahun pertama. Hijrah. Tahun pertama dalam kalender Islam. Ada pendapat kata kita jadikan tahun kewafatan Nabi. Nabi wafat tu bila? Tahun itulah tahun pertama dalam kalender Islam. Ada pendapat kata kita jadikan tahun pertama ini peristiwa hijrah Nabi. Ketiga-tiganya perkara yang besar, membawa kesan yang besar dalam kehidupan masyarakat Islam. Lahir Nabi, peristiwa yang besar. Wafat Nabi, peristiwa yang besar. Hijrah Nabi, peristiwa yang besar. Dan banyak lagi cadangan daripada sahabat lain nak ambil keputusan mana. Umar Al-Khattab dengan dipersetujui oleh sahabat-sahabatnya sepakat kata kita ambil tahun hijrah Nabi. Maknanya Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, start daripada situ kira tahun 1. Dalam buku sejarah dipanggil tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, tahun ketiga, keempat, ke-10 hijrah, ke-100 hijrah, 547 hijrah, sampailah hari ini 1441, 45 hijrah. 1445 hijrah. Maknanya tahun yang kita guna ni selepas hijrah Nabi. Selepas hijrah Nabi. Maka bermulalah pengiraan tahun dalam kalender Islam. Nak bandingkan dengan 3 peristiwa tadi, lahir Nabi, wafat Nabi, yang paling besar kesannya dalam agama kita ialah hijrah Nabi. Maka dengan pandangan itu, Umar kata kita ambil tahun hijrah Nabi itu tahun pertama. Umur Nabi ketika itu berapa? Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah ketika umur Nabi 53 tahun. Maknanya sebelum hijrah, kalau nak ikut umur Nabi sebelum hijrah 53 tahun dah. Nak tahu Nabi lahir 1445 campur dengan 53. Itulah umur tahun kita dikira daripada kelahiran Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi duduk di kota Mekah daripada umur kecil sampai umur dewasa, umur 40, dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Mula turun wahyu pada dia. Mula turun wahyu pada baginda.
Daripada umur 40 sampai 13 tahun di Mekah. Campur dengan 13 jadi 53. Maka umur 53 tu Nabi berada di Mekah. Lepas pada tu Nabi berhijrah ke Madinah. Itu yang start dikira umur, start dikira tahun dalam kalender Islam. Itu yang lekat sampai hari ini kita panggil tahun 1445 Hijrah. Hijrah Nabi itu. Baik, selesai kiraan tahun. Sekarang nak letakkan kiraan bulan yang pertama pula. Dalam Quran tadi ayat yang saya baca awal-awal ada 12 bulan. Isna asyara syahran. Nak letak bulan pertama tu bulan apa? Ada 12 bulan betul. Bulan 1 bulan apa? Sekarang tahun dah dapat, tahun 1. Nak letak bulan yang pertama tu bulan apa? Bincang lagi para sahabat. Ada yang kata letak bulan Ramadan bulan 1 kerana bulan tu pesta ibadat. Ramadan bulan 1. Bulan yang pertama. Ada pendapat kata kita letak bulan Zulhijjah bulan 1. Ada yang kata bulan Muharram bulan 1. Maka Saidina Umar buat keputusan sekali lagi berdasarkan perbincangan. Maka sepakat para sahabat Muharram bulan 1. Ini kita sekarang berada pada tanggal 4 Muharram. Betul? Rabu hari Sabtu. Rabu 1. Khamis 2. Jumaat 3. Hari ini Sabtu 4. 4 bulan 1. Tahun 1445 Hijrah. Pasal apa ambil Muharram bulan 1? Alasannya apa? Umar kata, dia kata kerana bulan Zulhijjah umat Islam pergi menunaikan haji, membersihkan diri daripada dosa. Dan ibadat haji jatuh rukun Islam yang kelima. Last kali. Dah habis sempurna buat rukun Islam, maka melangkahlah pada tahun yang baru, bulan yang pertama. Jadi atas alasan itu, maka Muharram dijadikan bulan pertama dalam kalender Islam. Bulan 1, tahun 1 ketika itu. Zaman Saidina Umar Al-Khattab. Nah, sekarang kita kembali ke realiti kita hari ini. Kita berada di Masjid As-Salam. Kita berada di kawasan Puchong. Dan kita balik, tadi kita dah jauh dah pergi Mekah, Madinah, bagai. Sekarang kita balik pula ke Puchong. Kita berada pada tanggal 4 hari bulan Muharram. Ada orang yang berpuasa hari ini, Alhamdulillah, tahniah. Ada orang yang amalan dia berpuasa daripada 1 sampai 10 Muharram. Ada tak kawan-kawan kita yang puasa hari ini? Dia ambil puasa sunat 1 sampai 10. Ada tak sunnahnya? Ada. Sebab 10 hari pertama Muharram ini sama seperti 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Saya ulang sekali lagi. 10 hari pertama dalam bulan Muharram sama seperti besarnya hari itu seperti 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Dibahaskan oleh ulama. Jadi ada yang ambil puasa 10 hari direct. 1, 2 start daripada hari Rabu dia puasa sampailah hari Jumaat depannya. 10 hari. Sabit dalam hadis siapa-siapa yang puasa sehari dalam bulan Ramadan, sehari dalam bulan Muharram, dia puasa sehari dalam bulan Muharram, ganjaran pahalanya seperti 30 hari. Sehari puasa seperti 30 hari. Allahu Akbar. Okeylah, tak dapat nak puasa 10 hari direct. Kalau ada niat pun dah lepas, tak boleh dah. Ada orang ambil puasa 1 Muharram, dia ambil puasa 1 Muharram. Ada tak sunnahnya puasa 1 hari bulan Muharram?
Ada kerana Nabi puasa setiap awal bulan hijrah. Nak puasa satu hari bulan Muharram, silakan. Hari Rabu yang lepas dia puasa. Alhamdulillah. Tak dapat juga, tolong jangan tinggal hari akan datangnya, yang dipanggil sebagai hari Ashura. Apa makna Ashura? Ashura daripada perkataan asyaratun. Asyaratun tu 10. Ashura, hari yang ke-10. Ashura ni hanya ada gelaran dia dalam bulan Muharram je. Tiap-tiap bulan ada hari yang ke-10 tapi tak dipanggil Ashura. Dia special sikit. Hari Ashura, cuba tuan-puan kira jatuh pada hari apa tahun ni? Hari apa? Jumaat. Alhamdulillah, ada yang cekap kira. Betul tak Jumaat? Satu hari bulan hari Rabu, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari kan tadi, Ashura hari ke-10. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat akan datang. Jangan lupa berpuasa pada hari Ashura. Orang Melayu dia kalau tak puasa pun, dia ada buat bubur Ashura. Selalunya bubur Ashura ni nak raikan orang puasa. Makan ramai-ramai kan, datang surau bubur Ashura nama dia. Mana-mana negeri ada. Cuma bubur Ashura ni dia ikut negeri. Kalau tempat saya Perak, lain. Identiti bubur tu lain. Kalau masyarakat Jawa pula, lain dia punya bubur Ashura dia. Orang Kelantan, lain bubur Ashura dia. Dia pekat-pekat sikit kan. Dia macam dodol. Macam-macam. Yang penting, nama Ashura tu kita tahu. Dan terbitnya bubur Ashura tadi kerana hari Ashura. Sebab tu tak ada orang buat bubur Ashura ni 15 hari bulan, tak ada. Mesti 10 hari bulan. Tapi ada juga kadang-kala 11 hari bulan baru dia buat bubur Ashura. Dah lepas lah. Sebab nak raikan orang puasa pada 10 hari bulan tu. Okey, 10 hari bulan jatuh pada hari apa? Hari Jumaat. Jumaat makruh puasa kalau tak ada gandingan. Betul? Kalau Jumaat saja nak puasa, makruh. Nak kena ada gandingan. Pilih hari sebelum atau selepas. Sebelum Jumaat hari Khamis. Selepas Jumaat hari Sabtu. Pilih antara dua. Kenapa nak puasa pada hari Ashura? Nabi sebut dalam hadis. Bila Nabi sampai dekat Madinah, orang Yahudi sibuk puasa lah. Nabi tanya, pasal apa kamu puasa hari ini? Apa sebab hari Ashura bulan Muharram ni hari yang besar? Kerana peristiwa Allah selamatkan Nabi Musa daripada tentera Fir'aun. Peristiwa besar. Nabi Musa selamat daripada tentera Fir'aun yang terbelah lautan. Peristiwa besar. Jadi orang Yahudi tadi jawab kerana Musa bebas daripada cengkaman Fir'aun. Nabi kata sebenarnya akulah yang lebih layak berpuasa pada hari itu. Tapi orang Yahudi dah lama dah puasa pada hari Ashura. Maka Nabi sebut pada para sahabat, wahai sahabatku, andai kata kita bertemu pada hari Ashura tahun depan, kita akan puasa pada hari yang ke-9. Hari ke-9 dipanggil hari apa? Tasu'a. Pernah dengar kan? Tasu'a daripada perkataan tis'atun. Tis'atun 9. Tasu'a hari yang ke-9. Ada pada bulan Muharram aja. Sebab apa? Sebab nak bezakan puasa orang Yahudi tadi sehari. Iaitu pada hari 10 Muharram. Nabi kata kalau kita sampai tahun depan, kita akan puasa pada hari Tasu'a. 9 dan 10 Muharram. Maknanya sunat berpuasa paling kurang sehari. Hari Ashura. Yang baiknya 2 hari. Tapi Allah lebih menyayangi Nabi-Nya
Nabi tak sempat jumpa dengan Muharram tahun depan, Nabi wafat. Tapi sahabat berpuasa pada hari Tasu'a dan Ashura. Jadi kita nak amal yang mana? Dua-dua boleh. Cuma tahun ini nak puasa hari Ashura saja tak boleh. Makruh. Saya nak puasa juga Ustaz, saya tak nak 2 hari, nak sehari je. Tak apalah, makruh pun jalan juga, yang penting kau puasa. Kalau nak pilih sangat. Tapi yang baiknya gandingkan. Pilihlah Jumaat dengan Sabtu atau Jumaat dengan Khamis. Saya cadangkan pilihlah Khamis dengan Jumaat. Sebab hari Khamis tu ada puasa sunat yang dapat pahala berganda. Jadi jangan lupa akan datang ni kita akan bertemu dengan hari Tasu'a dan Ashura. Banyak surau masjid dah ada buat program dah. Dan hari itu juga hari kebesaran bagi orang Syiah. Dia mengingat, dia lain pula ceritanya orang Syiah. Dia ingat peristiwa Karbala pula. Dia buat perarakan besar-besaran, dia cederakan diri dia. Sampai berdarah-darah pada tanggal 10 Muharram. Mencederakan dirinya dalam Islam tak benarkan. Itu je dah nampak dah sesat. Sebab tu dalam negara kita Syiah tak dibenarkan tersebar. Ada je operasi. Sebab jelas mereka itu sesat dari sudut akidah. Akidah sesat, dia tak boleh nak biarkan. Walaupun dia orang Islam. Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi syahadahnya ditambah dengan Ali Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ali Waliullah. Jangan ikut. Jangan biarkan anak kita terpengaruh dengan Syiah. Walaupun secara underground mereka tu berkembang, dalam diam-diam dah ada 500,000 pengikut Syiah di Malaysia. Bukan sikit tau. Diam-diam aja. 500,000 dah dekat Malaysia. Terus berkembang dia orang. Sebab tu anak-anak kita yang belajar dekat IPTA, IPTS, sesekali tanyakan, ingatkan dia siapa nama khalifah yang 4. Syiah dia tak mau sebut 4 ni. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dia tak mau sebut. Abu Bakar, Umar, Osman kafir. Allahu Akbar. Dia tak nak sebut nama 3 orang. Terus dia kata kafir. Itu yang saya sebut awal-awal tadi, khalifah 4 tu kita kena mainkan selalu. Kita bimbang bila masyarakat kita hari ini, bila salawat bulan puasa, dia tak sebut dah khalifah yang 4 tu. Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Dulu kat kampung kan ada. Kat Pekan dah jarang dengar dah. Saya dulu masa kecil-kecil, apa benda orang sebut ni? Bila dah besar ni baru kita terfikir. Besarnya sebutan nama-nama tu. Mana ada gantung dah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, tak ada gantung dah. Membawa kepada lupanya anak-anak kita kepada 4 orang yang besar ni. Takut nanti tak iktiraf itu sahabat Nabi. Jadilah dia orang Syiah. Dia terima satu je, Ali je. Dia tak ada kata Abu Bakar, Umar, Osman tu tak ada. Ali je. Sebab tu dalam syahadah, last sekali, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia sebut juga. Tapi dia tambah Ali Waliullah. Jadi berhati-hatilah. Baik, cukup sekadar ini untuk perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat berpuasa pada tanggal hari yang ke-10 Muharram, hari Ashura, dan gabungkan dengan hari Tasu'a,
hari yang ke-9 jatuh pada hari Khamis dan Jumaat. InsyaAllah semoga Allah bagi kekuatan pada kita semua, dan tahniah dan syabas tuan-puan mampu duduk kekal hingga habis kuliah, kan? Walaupun ada urusan masing-masing. Mudah-mudahan terus istiqamah dalam mencari ilmu, yang mana umat hari ini dia tak nak mencari ilmu secara berguru. Dia lebih suka mencari ilmu dekat YouTube, dekat medsos, media sosial. Tak payah nak datang surau masjid, dalam bilik dia sambil goyang kaki boleh dengar kuliah. Tapi tak sama, duduk dalam masjid saja dapat pahala, apatah lagi duduk dalam majlis ilmu di dalam masjid. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup sekadar ini. Semoga memberi manfaat. Ampun maaf atas segala kesilapan dan kekasaran. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba. Rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.